Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muwaldi bin Aziz, nombor matrik 056779. Baiklah, saya akan membentangkan ataupun meringkaskan mengenai tajuk yang telah diberikan kepada kami berkenaan dengan subjek dakwah dan isu kontemporari, iaitu kajian mengenai isu-isu berkaitan ajaran sesat yang berlaku di Malaysia. Seperti mana yang kita tahu, ajaran sesat itu sendiri merupakan satu isu kontemporari, yang di mana ia bukanlah satu isu yang baru ataupun fenomena yang baru, kerana ia merupakan ajaran sesat ini merupakan satu ajaran yang sudah lama berlaku di negara Malaysia ataupun di seluruh dunia yang membelenggu umat Islam yang berada di seluruh dunia. Baiklah, kita boleh tahu bahawa ajaran sesat ini mempunyai konsep yang banyak, seperti yang boleh kita tahu, seperti amalan tasawuf, iaitu dari segi batiniah, dan juga wahdatul wujud. Yang boleh kita tahu, ia merupakan satu amalan yang di mana mereka menggunakan kaedah tasawuf tanpa mengetahui asas ataupun asalnya. Dari segi tarikh, dari segi istilahnya, dapat kita ketahui bahawa ajaran sesat itu merupakan satu ajaran yang berlandaskan kepada Islam, sedangkan hakikatnya ia bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah disertai dengan ijma' dan qiyas, yang ini bercanggah dari sudut akidah, syariah dan juga akhlak ahli sunnah wal jamaah. Itu adalah ajaran sesat yang boleh kita ketahui dari segi istilah. Dan seterusnya kita boleh lihat bahawa ajaran sesat ini mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Contohnya seperti menyebarkan ajaran dan fahaman secara individu ataupun organisasi ataupun secara bukan Islam. Mereka menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai teras utama, di samping mereka memesongkan akidah orang-orang Islam dengan menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Mereka berdiri di atas nama Al-Quran dan As-Sunnah. Dan seterusnya, mereka mempunyai prinsip-prinsip yang tertentulah, seperti prinsip pegangan. Mereka mencampurkan pegangan fiqh dan juga syariah selain daripada mazhab yang empat, iaitu Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Hanafi dan juga Imam Hanbali. Dan mereka juga mempunyai prinsip yang di mana mereka menguasai ilmu tasawuf yang tidak jelas asalnya, dan mereka berpegang padanya dan juga menyesatkan orang lain. Kemudian mereka juga mempunyai matlamat, yang di mana mereka ingin memperluaskan fahaman mereka yang dibawa oleh mereka dengan menjadikan mereka ini sebagai golongan yang dihormati dan juga disanjung. Selain itu, kita boleh lihat bahawa sejarah perkembangan ajaran sesat ini bukanlah pada zaman kita sahaja. Ia sudah berlaku pada zaman Rasulullah SAW lagi, iaitu dan di mana yang kita tahu adanya yang bernama Musailamah Al-Kadzab, Aswad Al-Usi dan juga Tulaiha bin Khalid dari Bani Asad. Ini merupakan orang-orang yang telah melakukan ajaran sesat ataupun melaksanakan satu ajaran yang baru pada zaman Rasulullah SAW, dan begitu juga pada zaman sahabat wujudnya seperti Al-Qurrah bin Salamah Al-Qushairi, Al-Fuja'ah Abdul Jalil dan juga Malik bin Nuwairah, Sajjah bin Mundir, Al-Asah bin Qai dan juga Haitham bin Zaid. Itu merupakan pelopor utama dalam proses penyebaran ajaran sesat pada zaman sahabat. Dan kita boleh tahu bahawa pada zaman ini juga wujudnya fahaman Khawarij, Qadariyah dan juga Jabariyah. Dan seterusnya, antara faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya ajaran sesat ini kita boleh lihat pada dari segi undang-undang, yang di mana undang-undang di negara ini begitu tidak meluas, iaitu undang-undang Islam, yang di mana Mahkamah Syariah ini tidak diberi kuasa secara meluas untuk menyatukan sesuatu hukuman. Untuk melaksanakan sesuatu hukuman itu mereka terbatas dan tidak meluas dari segi undang-undangnya, kerana kita secara umumnya berteraskan kepada mahkamah sivil untuk melaksanakan segala perundangan ataupun proses mahkamah.
Dan seterusnya, kelemahan pendidikan juga dapat menjadikan punca-punca tersebarnya ajaran sesat lah, isu ajaran sesat. Yang ini kita amat mengagungkan sistem pendidikan barat, dan juga kelemahan sistem formal dan tidak formal, dan juga pengaruh media massa. Ini adalah merupakan faktor luaran yang di mana pengaruh media massa ini merupakan unsur-unsur yang amat ketara lah kepada anak-anak muda dari segi kerosakan akidah mereka. Jadi mereka ini merupakan golongan-golongan yang mudah untuk memasuki kancah kesesatan dalam beragama. Jadi bagaimana kita lihat, bentuk ajaran ini terdapat beberapa ajaran baru, terdapat bentuk dia, iaitu yang pertama yang menggunakan akuni akidah Islam seperti Jabariyah dan juga Mu'tazilah, yang di mana wujudnya pada masa sekarang wujudnya konsep liberalism dan juga secularism. Dan seterusnya wujudnya ajaran sesat tarikat, yang di mana menyalahgunakan tarikat seperti amalan batiniah, wahdatul wujud dan sebagainya. Dan ada juga ajaran sesat yang berkaitan dengan mistik dan juga budaya hidup, seperti ajaran-ajaran yang biasa kita lihat seperti khurafat, bid'ah dan juga syirik, iaitu memberi makan kepada puteri yang menginap di tepi pantai dan sebagainya. Itu mengikutkan kepada adab budaya yang telah tersebar lama di dalam diri masyarakat. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nama saya Badrul Amin bin Muhammad Zamri, nombor matrik 056986. Jadi saya ingin sentuh sedikit tentang isu-isu ajaran sesat yang berlaku di Malaysia. Isu pertama iaitu tentang status keimanan golongan sesat ni menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi para ulama aswaja terhadap golongan yang keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah ini ataupun golongan sesat ni berbeza pandangan mereka mengikut keadaan mereka. Dan ulama cukup berhati-hati dalam menjatuhkan seorang itu kufur dan sesat atau dikatakan sebagai berdosa mengikut apa pegangan mereka dalam hati, berpandukan nas. Jadi kerana apa? Terdapat dalam kalangan mereka ini melakukan bid'ah yang sampai tahap kufur, dan ada pula bid'ah yang tidak sampai tahap kufur. Dapat difahami dengan seperti contoh berikut. Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih ketika membahas tentang puak Syiah, dengan menjelaskan golongan sesat itu terbahagi kepada dua status mereka ni. Status pertama, mereka dihukum sebagai sesat dan bid'ah. Seperti mereka beriktikad bahawa imam mereka itu wajib dalam kalangan Ahlul Bait, ataupun mereka beriktikad bahawa imam mereka itu dikatakan maksum daripada sebarang kesalahan dan kesilapan, dan menganggap Ahlussunnah wal Jamaah itu sebagai seorang yang penderhaka. Dan iktikad sebegini, kata Imam Ghazali, tidak dihukumkan kafir, tapi dihukumkan sebagai sesat dan bid'ah. Bahkan ada yang berpendapat mereka ni, yang mereka beriktikad sebegini sebagai seorang yang berdosa, wajib, dan setengah berpendapat wajib betulkan semula syahadah dan segera bertaubat jika sedar dari kesilapan. Berkenaan yang kedua tentang status yang kedua tentang pendapat yang sampai tahap iktikad mereka kepada kekufuran. Contoh apa? Iktikad mereka bahawa mereka mengkafirkan seluruh Ahlussunnah wal Jamaah, mengkafirkan sahabat dan ulama dan orang-orang yang lain, dan sehinggakan darah mereka halal untuk dibunuh. Jadi iktikad sebegini salah, cukup salah. Iktikad sebegini boleh jatuh kufur tanpa syak lagi. Isu yang kedua tentang kelemahan tindakan terhadap penganut ajaran sesat ni. Kerana apa? Kerana dilihat ni sebagai salah satu faktor utama ajaran sesat ni berkembang secara meluas. Itu
Perlembagaan Malaysia telah membatasi bidang kuasa mahkamah syariah hanya kepada perkara-perkara yang berhubung dengan kesalahan yang tidak sepatut ataupun yang tidak disebut dalam senarai persekutuan dan setakat yang diberi oleh undang-undang persekutuan itu saja. Di sini jelas mahkamah syariah tak diberi kuasa secara meluas untuk jatuhkan satu hukuman. Kuasa telah dikawal oleh perlembagaan dan perlembagaan pula sekat dan hadkan melalui akta-akta dan peruntukan perlembagaan. Malahan bidang kuasa mahkamah syariah sendiri terhad dan tunduk kepada tafsiran dan ditetapkan perlembagaan negara. Dan dengan ni, mahkamah syariah tak dapat nak laksana apa-apa hukuman selain apa-apa yang ditetapkan oleh perlembagaan sekalipun bercanggah dengan syariah Islam. Contoh dia apa? Antaranya melibatkan kes Ayah Pein dahulu yang juga berhubung dengan kesalahan jenayah akidah di mana telah dihadapkan ke mahkamah syariah bersut atas tuduhan menghina Islam, sedangkan bukan sahaja beliau mendakwa diri sebagai Nabi, malah mengaku sebagai Tuhan. Akhirnya Ayah Pein mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman denda 2,900 dan 11 bulan penjara. Ini nak katanya bahawa mahkamah syariah tak dapat nak laksana perundangan berdasarkan hukuman syarak sekalipun tak ada kes-kes berkaitan jenayah akidah. Walaupun ada peruntukan khusus dalam enakmen tak ada kesalahan dakwah palsu dan mendakwa bukan Islam yang apabila disabit kesalahan kedua-duanya boleh didenda lebih daripada RM5,000 atau dipenjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya. Namun hukuman yang dijatuhkan yang telah sabit kesalahan jenayah akidah ni pun tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Baik, isu ketiga iaitu tentang kesesatan aliran pemikiran moden ataupun diistilahkan sebagai ghazrul fikr, serangan pemikiran terhadap pemikiran Islam. Serangan pemikiran terhadap dunia Islam bermula dengan usaha westernisasi yang dilakukan oleh pihak barat. Itu berasas matlamat ini pelbagai ideologi dan pemikiran baru yang datang dari barat dibawa masuk ke dalam dunia Islam. Maka telah menghasilkan satu perubahan yang agak drastik terhadap pegangan akidah dan pemikiran umat Islam. Kenapa dikatakan serangan pemikiran ini dikatakan sesat? Tadi kita dah jelaskan bahawa apa sahaja dari sudut etikot, fahaman, pemikiran yang keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah, semuanya dikatakan keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah ataupun dikategorikan sebagai golongan sesat. Jadi cukup banyaklah kita nak senaraikan pemikiran-pemikiran baru yang dibawa ibarat terhadap serangan pemikiran kepada Islam ni cukup banyak. Antaranya sekularisme dan ada satu fahaman yang mengasingkan urusan dunia seperti pentadbiran, ekonomi, politik dan sebagainya yang daripada bercampur dengan urusan keagamaan atau ketuhanan, ataupun aliran pemikiran humanism, satu fahaman yang merujuk kepada satu sistem pemikiran yang beri penekanan kepada nilai kemanusiaan dan kebajikan semata-mata, yang menafikan kebergantungan manusia dengan unsur agama dan melihat sesuatu yang menyusahkan. Antaranya juga pluralism, itu satu fahaman atau pemikiran agama yang bahawa agama yang bermacam-macam dan berbeza itu semuanya mempunyai kesamaan dari segi ontologi, soteriologi dan epistemologi. Dan implikasi daripada pemikiran-pemikiran sebegini yang menyeleweng ni akan memberi cabaran yang besar kepada agama. Antaranya meniadakan sama sekali hukum hakam yang boleh menggelincirkan iman seseorang, dan juga boleh menjadi punca kandungan agama Islam yang meliputi aspek kehidupan manusia dihapuskan. Hasilnya Islam akan menjadi agama kepercayaan semata-mata dan impak yang besar juga pada agama, sehingga ke tahap mereka cuba menjadikan iman itu tidak akan sekali tergugat dengan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Kemudian perbahasan isu yang keempat iaitu status. Bagaimana status akidah kelompok yang beraliran pemikiran moden yang kita bahaskan tadi. Bagaimana status akidah mereka. Jadi sama juga Ahlussunnah wal Jamaah tidak
sewenang-wenang jatuhkan seorang itu kafir. Mereka teliti terlebih dahulu i'tikad mereka, sekiranya i'tikad mereka bersalahan dengan i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah yang sepatutnya bagi seorang mukmin, wujud perbahasan sama ada dia jatuh kufur atau seorang yang berdosa. Dan sebenarnya natijah kepada bahasan ini atau status akidah mereka sama seperti status keimanan kelompok ajaran sesat seperti mana yang telah dibahaskan sebelum ini. Namun suka disebutkan bahawa kesan pada pemikiran menyeleweng ini akan bawa natijah yang negatif kepada dunia Islam. Malahan hukuman dari Tuhan ke atas mereka di dunia lagi disebabkan kezaliman mereka lakukan kepada agama dan urusan dunia, berpunca daripada kejahilan menurut hawa nafsu dan dalam mengikut hawa nafsu, dan menyeleweng dalam agama seharusnya diambil iktibar oleh umat Islam seluruhnya. Dan rumusannya bahawa i'tikad individu yang berakhiran pemikiran moden ni, walaupun ada yang tidak jatuh kufur, namun pasti perkara yang mereka bawa ni bertentangan dengan perintah Tuhan digelar dosa dan akan dihisap sekiranya tanpa bertaubat. Walau dari sudut zahir amalan Islam masih dikekalkan, tetapi ajaran ini dibawa terpesong daripada akidah dan amalan Islam yang sebenar. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Fikrul Irsyad bin Kamarul Bahari, bernombor matrik 054473. Jadi insya-Allah hari ini saya akan menerangkan berkenaan dengan solusi mendepani isu ajaran sesat. Okey, insya-Allah. Okey, jadi yang pertamanya adalah sistem pendidikan formal dan non-formal. Jadi dalam pendidikan formal dan non-formal ni terdapatnya sebagai contohnya, non-formal adalah tarbiyah daripada ibu bapa. Sebab apa dikatakan non-formal? Sebab percakapan kita dalam seharian bila kita berada di rumah, bila kita berada di taman permainan bersama ibu bapa kan, dalam meluahkan ibu bapa, kadang-kadang dekat situ teguran dan nasihat daripada ibu bapa tu yang menjadikan pendidikan non-formal kepada kanak-kanak. Jadi kat sini tulis ibu bapa dan guru wajarlah memainkan peranan terhadap anak-anak dengan mendedahkan berkaitan ajaran sesat. Yang kedua kat sini, yang formal adalah memantapkan pengajian kuliah berkitab. Jadi tak kisahlah daripada segi apa kuliah tu berkitab, maksudnya dari segi belajar dengan guru ke, dekat masjid ke dan sebagainya. Tapi apa yang dititik beratkan dalam hal ni adalah bab tauhid dalam mendepani dalam Islam kepada Allah SWT. Jadi yang dititik beratkan adalah bab tauhid dalam Islam. Jadi seterusnya pewartaan undang-undang. Jadi apa yang dimaksudkan dengan pewartaan undang-undang ni? Jadi di kat Malaysia ni kita mempunyai undang-undang di negara kita sendiri, daripada segi lalu lintas dan sebagainya. Jadi kat sini daripada segi untuk mendepani solusi ajaran sesat ni adalah memperbaiki dan memperkemaskan lagi peranan. Sebagai contoh, membaiki dan memperkemaskan lagi cadangan memperkemaskan lagi peranan hal ehwal agama negeri. Boleh tengok kat sini, meningkatkan sumbangan dan kerjasama antara agensi-agensi sama ada pada peringkat pusat maupun negeri, di samping mewujudkan persefahaman dengan eksekutif. Jadi banyaklah yang boleh kita ambil. Okay, kalau tengok dalam slide yang terakhir ni adalah mengambil tindakan hukuman ke atas pengedar dan penganut ajaran sesat dengan meletakkan hukuman yang berat ke atasnya. Memberitahu di khalayak ramai bahawa hukuman yang berat akan dikenakan kepada terlibat. Jadi untuk pewartaan undang-undang ni kita akan kenakan hukuman yang lagi berat ke atas sesiapa yang menganut ajaran sesat. Jadi menguatkuasakan undang-undang dengan menitik beratkan hukuman yang setimpal ke atas jenayah tersebut. Jadi seterusnya yang ketiga, peranan gerakan Islam dan organisasi dakwah Islam di Malaysia. Yang pertama gerakan adalah pemurnian akidah. Jadi kita tahulah gerakan NGO dakwah di Malaysia adalah gerakan yang bergerak seiring dakwah dan kebajikan. Jadi apa yang boleh dilakukan oleh gerakan dakwah adalah mengawasi dan menapis, mengharamkan pengedaran
Jadi boleh menyiasat dan mengambil tahu tempat-tempat ajaran sesat, dan boleh membendung, seterusnya boleh membendung, dan gerakan Islam yang menekankan akidah dan tauhid. Jadi dalam kita membuat kebajikan, kita boleh menyampaikan ilmu-ilmu yang berkenaan dengan ajaran sesat, dan membuat satu cabang ilmu berkenaan dengan macam mana nak memperkasakan lagi ilmu tauhid kepada rakyat-rakyat, nak mendedahkan lagi ilmu kepada rakyat-rakyat, kepada masyarakat. Jadi yang seterusnya, membuat pembaharuan terhadap hukuman yang lebih keras kepada penganut ajaran sesat dan mencadangkan kepada kerajaan Malaysia serta mendapatkan sokongan orang ramai berkenaan dengan perkara tersebut. Jadi NGO boleh juga mencadangkan bagi untuk membuat satu hukuman yang khas kepada yang orang kata hukuman yang setimpal lah, yang berat kepada ajaran sesat ni, pengamal ajaran sesat. Jadi boleh buat surat kumpul dan mendapatkan sokongan daripada NGO-NGO lain. Jadi itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.